Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Hadis yang ke-274 berkenaan sujud at-tilawah. Kita dah masuk dalam sujud at-tilawah. Yang sebelum adalah sujud sahwi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kami telah bersujud ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada surah Idza as-samaa'un syaqqat, Idza as-samaa'un syaqqat, waqra, dan surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, rawahu Muslim. So hadis ini menceritakan tentang sujudut tilawah, dan telah pun ijma' para ulama ala annahu masyru'. Itu sujudut tilawah hukumnya masyru', disyariatkan. Berkata An-Nawawi rahimahullah, ajma'ul ulama ala ithbati sujudit tilawah. Telah ijma' para ulama akan adanya sujudut tilawah, dan telah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ubudiyatan wa qurbatan ilaih, sebagai ubudiyah, perhambaan, wa qurbatan ilaih, dan mendekatkan diri kepada Allah, wa khudu'an li'azamatihi, dan tunduk kepada keagungannya, wa tadhallulan baina yadayhi 'inda tilawati ayati sujudi wa istima'iha, dan juga tadhallul, iaitu merendahkan ataupun tunduk kepada Allah di hadapan Allah Azza wa Jalla ketika mana kita membaca ayat-ayat sujud, wastima'iha, dan apabila mendengar ayat-ayat sujud. Itu namanya sujudut tilawah. So sujudut tilawah ni masyru' berdasarkan hadis yang kita bacakan dan beberapa hadis yang akan datang. Berikutnya hukum sujudut tilawah. Majoriti ulama, jumhur ulama melihat bahawasanya sujudut tilawah sunnah. Sujudut tilawah sunnah atau sujudut tilawah sunat. Sunat, hukumnya tidak wajib. Wa yara Abu Hanifah, adapun Abu Hanifah melihat kewajipannya, duna faridatahu atau duna fardiyatahu, tapi tidak fardu. Wastadallu ala wujubihi biqaulihi ta'ala, dan mazhab Abu Hanifah menyatakan wajibnya sujudut tilawah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh sujud kepada Allah. Berdasarkan ayat-ayat Quran, Allah kata fasjudu lillah, hendaklah kamu sujud kepada Allah. Itu fi'il amar. Wasjud waqtarib, wasjud, dan hendaklah kamu sujud kepada Allah. Dalam surah Al-Insyiqaq, fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun.
Surah Al-Insyiqaq ayat 20-21. Fama lahum la yu'minun. Kenapa mereka ini tidak mau beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an, dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, la yasjudun, mereka tidak sujud kepada Allah. Fadhammahum 'ala tarki sujud, maka ayat ini mencela kepada mereka yang tidak mau sujud. Wa innamastahaqqa adh-dhamm bitarkil wajib, dan apabila adanya penghinaan ataupun adanya dham, celaan kepada sesuatu benda, apabila bitarkil wajib, apabila meninggalkan yang wajib, maka itu menunjukkan wajib. Kama istadallu bimutlaqi amr, dan begitulah mazhab Abu Hanifah juga berdasarkan macam kita sebut tadi, ayat-ayat umum Allah kata fasjudu, maka hendaklah kamu sujud. Fi'il amar membawa hukum wajib. Fi'il amar dalam ayat-ayat yang dibawakan tadi dan sebahagiannya menceritakan bahawasanya Allah mencela kepada puak-puak yang tidak beriman ini untuk tidak mahu sujud kepada Allah. Maka celaan kepada orang yang tidak mahu sujud itu menunjukkan dia wajib lah. Dengan meninggalkan sujud itu Allah cela mereka. Maka pada mazhab Abu Hanifah atau Imam Abu Hanifah, sujudut tilawah adalah wajib tapi tidaklah fardu. Apa beza wajib dengan fardu dalam mazhab Abu Hanifah? Fardu datang dengan dalil qat'i, adapun wajib datang dengan dalil zanni. Fardu datang dengan dalil qat'i, wajib datang dengan dalil zanni. Pendalilan ataupun dalil ada qat'i, ada zanni. Qat'i subut, qat'iyatus subut wa dilalatus qat'iyatus subut, maksudnya contohnya Al-Quran, qat'iyatus subut, pendalilannya ayat itu sendiri qata', qat'i kata orang, maksudnya ayat Quran qat'i. Hadis Nabi secara subutnya itu zanni. Hadis mutawatir qat'i. Hadis yang tidak mutawatir zanni. Ayat Quran qat'i, tapi pendalilan boleh jadi zanni. Pendalilan boleh jadi zanni. Hadis ada yang kita sebut atau selain daripada mutawatir zanni. Apabila datang dalil qat'i, maka dalam mazhab Abu Hanifah namanya fardu. Apabila datang dengan dalil zanni, dalam mazhab Abu Hanifah wajib. Dalam masalah sujud tilawah ni tadi, maka mazhab Abu Hanifah menyatakan wajib hukumnya untuk sujud tilawah. Adapun majoriti jumhurul ulama, majoriti ulama mazhab Hanbali, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i melihat sujud tilawah sunan. Sujud tilawah sunan. Dalam mazhab Malik, walaupun hukumnya sunat, tapi kalau dah sengaja meninggalkannya, maka jadi makruh. Makruh. Imam contohnya apabila dalam solat dia membaca ayat tilawah, tapi dia tak sujud, dia pun rokok. Naik pada rakaat yang berikutnya, rakaat kedua, maka sepatutnya dia ulang balik ayat itu dan sujud. Meninggalkan, maksudnya kalau dia baca ayat sujud dan dia tidak sujud, makruh. Mungkin imam lupa ke, ataupun mungkin imam, yalah mungkin oleh kerana dah mungkin kebiasaannya dia hafal waktu dia hafal tu dia tak adalah sujud. Maka bila dia baca Quran dalam solat pun kadang-kadang dia terlupa. So kadang-kadang keadaan orang yang tidak sujud tilawah apabila sampai kepada ayat tilawah dalam mazhab Malik makruh.
makruh. Qala Ibnul Qayyim, sajadat al-Quran ikhbarun min Allah Ta'ala an sujudi makhluqatihi, fasunna littali wal mustami' an yatashabbahu biha inda tilawati ayati sajdah aw sima'iha. Wa ba'du sajadat awamiru fayasjudu inda tilawatiha bitariqil ula. Sajadatil Quran, sujud dalam Al-Quran daripada Allah Ta'ala an sujudi makhluqatihi, menceritakan tentang sujudnya makhluk-makhluknya. Maka fasunna litali, maka disunatkan litali bagi orang yang membaca, wal mustami' bagi orang yang mendengar, ayatashabbahu biha inda tilawatihi. Maka bila baca ayat sujud, maka sujudlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujudut tilawah bihaqqil qari wal mustami'. Sujudut tilawah ni adalah bihaqqil qari wal mustami'. Orang yang baca dan orang yang mendengar. Orang yang membaca dan orang yang mendengar ayat sajdah. Wa huwa qasidul istima' lishtirakihima fi thawab. Dan orang yang mendengar itu memang mendengar. Istima' maksudnya dengar betul-betul lah. Dun as-sami' alladhi lam yuqsadul istima'. Maka sujud tilawah masyru' kepada yang membaca dan masyru' kepada yang mendengar ayat tersebut. Yang mendengar ni maksudnya yang betul-betul dengar. Adapun dia bukan istima', dia sama' je. Dia dengar. Tapi dia tidak nak mendengar. Faham ke? Kita ada dua keadaan. Satu yang dipanggil sama', dengar. Ada yang dipanggil istima'. Istima' maksudnya dengar dan bagi perhatian. Termasuk istima'. Dalam mendengar muzik dipanggil istima'. Lahu, yang dipanggil berdosa atau haram lahu. Yang disebut istima'. Mendengar istima' maksudnya mendengar betul-betul, sengaja nak dengar. Tapi kalau dia jalan, tiba-tiba dia dengar lagu, itu tak nama istima'. Itu dia dengar lah, memang dia dengar. Tapi dengar begitulah sebab dia lalu kawasan tu. Tapi beza, dia pergi ambil radio dan dia pergi buka radio dengan dengar lagu. Itu istima' namanya. So, dalam kes ni tadi, orang yang istima' kepada ayat sujud tilawah, ayat tu tilawah ni tadi, ayat sujud ni tadi, maka yusra' baginya untuk sujud. Tapi orang yang dengar, dia dengar, tapi dia tak bagi perhatian dekat ayat tu, tidaklah masyru' bagi dia. Sebab dia lalu ada dengar bacaan ayat Quran, tapi dia tak dengar betul-betul ayat Quran tu. Dengan orang yang dengar betul-betul ayat Quran, dibacakan kepadanya dan dia dengar, maka sampai ayat sujud tilawah, maka dia sujudlah. Sujud tilawah. Dan qasidul istima', dan dia memang bermaksud nak dengar ayat tu. Lishtirakihima, untuk mendapat sekali pahalanya. Duna sami'i alladhi lam yuqsadul istima'. Bukan orang yang dia dengar tapi dia tidak bermaksud untuk mendengar. Fala yushra' bihaqqihi, maka tidak yushra' bihaqqih, maka tidak disyaratkan bagi haknya. Wa indal hanafiyyati tajibu ala kulli sami'in. Adapun mazhab Abu Hanifah tak kira. Kau dengar untuk istima', dengar betul-betul ke? Kau tiba-tiba terdengar ayat sujud tilawah, sujud tilawah. Tentang masalah berapa ada ayat ataupun adad bilangan ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran, maka dalam mazhab ataupun faqal al-Hanafiyyah tu, al-Hanafiyyah menyatakan dalam Quran ada lebih kurang 14 tempat. 14 tempat. Adapun mazhab Syafi'i, annaha 11 mawdi'an. 11, 11, yang tadi 14. Hanabilah 14. Wala ya'tabiruna sajdat as-sad min azaimi sujud. Tapi mereka tidak menyatakan surah Sad itu masuk dalam ayat tilawah, ayat sujud. Surah Sad. Dalam nanti akan datang hadisnya surah Sad. Mazhab
Hanabilah tadi, dia kata 14, tapi tidak termasuk surah Sad. Qala al-Hafidhu al-mujma'u alaihi 10 mawadi'. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar, yang disepakati 10. Yang disepakati ada 10 tempat. Wahya mutawaliyatun illa thaniyati fil haji was sajdah. واختلف العلماء في أحكام سجود التلاوة من حيث التكبير والسلام على 3 أقوال. Berikutnya ulama khilaf lagi pandangan dalam sujud tilawah ini dari sudut takbir dan salam. At-takbir was-salam ada 3 pandangan. Pertama, annahu yukabbiru lis-sujudi wa yukabbiru 'inda raf'i minhu wa yusallim. Pandangan pertama, takbir untuk sujud. Sajdah tu takbir. Kemudian takbir lagi untuk angkat bangkit daripada sujud. Kemudian bagi salam. Wa hadha huwa al-masyhur min mazhab al-Imam Ahmad. Maka ini pandangan yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad. Walakin la dalila alaih, tapi tak ada dalil tentang masalah ini. Dan ibadat itu tauqifiyah, la tasbutu illa bidalil. Dan ibadat itu tauqif. Tak ada dalil, tak dikira. Tapi dalam mazhab Ahmad tadi kita sebut, dia kata untuk sujud tilawah ada takbir, untuk turun sujud, bangkit sujud takbir, kemudian salam. Pandangan kedua, annahu la yukabbiru fi sujudi wala fi raf'i min. Pandangan kedua, tak ada takbir untuk sujud, tak ada takbir untuk bangkit daripada sujud, dan tak ada salam. Dan tak ada salam padanya. Li'annahu lam yarid fi dhalika syai'. Kerana tak ada dalil tentang masalah tu. Tak ada dalil tentang masalah itu. Amma hadith Ibni Umar, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Quran fa idza marra bis-sajdati kabbara wa sajada wa sajadna ma'ah. Fadha'afahu ashabu hadzal qaul. Adapun hadis Ibnu Umar, iaitu hadis yang menyatakan adalah Nabi itu membaca kepada kami Al-Quran. Apabila melalui sajdah, itu ayat sujud, kabbara wa sajada, takbir, kemudian sujud, wa sajadna ma'ahu, dan kami pun sujud bersama dengannya. Hadis Abu Daud. Dan hadis ini didaifkan oleh ashab hadzal qaul. Daif. Yang ketiga, annahu yukabbiru idza sajad ولا يكبر إذا قام ولا يسلم لأن التكبير السجود ورد فيه هذا الحديث وأما التكبير الرفع والتسليم فإنه لم يرد فيه شيء فيما نعلم. Yang ketiga, sujud ketika mana nak sujud itu takbir. Bila bangkit tak payah takbir dan tak ada salam. Dia hanya takbir bila nak sujud tu je. Bila nak sujud takbir, bila bangkit tak payah takbir dan tak ada salam. Kerana katanya takbir waktu nak sujud itu warada fi hadzal hadis, telah sabit dengan hadis yang telah kita bacakan ni. Adapun bangkit tak ada takbir dan salam, maka itu tidak ada dalil. Yang ketiga tu wasat lah, pertengahan antara pertama dengan kedua. Wallahu a'lam. Sebagai ulama mentarjihkan tak ada takbir, tak ada salam. Kalau dia baca dalam solat, baru ada takbir. Kalau dia baca dalam solat, barulah ada takbir. Sebab bila solat, nak turun untuk sujud tu, takbirlah, Allahu Akbar. Dan bila dibangkit, takbir lagi, Allahu Akbar. Dan dalam solat, nanti di akhir salam solat lah. So, dalam solat, takbir setiap kali nak turun dengan bangkit tak? Secara umum, at-takbir likulli raf'in wa khafdin. Pada setiap naik dan turun dalam solat ada takbir. So, dalam solat takbir lah. Luar solat tak payah takbir lah. Bila nak sujud tilawah. Habis tu buat apa? Sujud terus. Sujud terus. Sujud tilawah bukan solat. Sujud tilawah bukan solat. Dia sujud kerana ayat sujud. Dan dia adalah ibadat mustaqil.
Dia ibadat yang sendirinya, bukan solat. Cumanya dia sama macam solat sebab sujud. Tapi dia bukan solat. Okey. Bila sujud tilawah bukan solat, kena wuduk tak? Sujud tilawah kena wuduk tak? Tak payahlah. Sebab dia bukan sujud. Dia bukan solat. Perlu tutup aurat tak? Perempuan baca Quran dekat rumah. Dia baca Quran dekat rumah tak pakai tudung. Boleh tak? Boleh. Boleh kan? Kemudian sampai ayat sujud sajdah. Oh, nak kena cari tudung pula. Tak payahlah, sujud teruslah. Sebab sujud tilawah bukan solat. Maka dia tak perlukan wuduk dan dia tak perlu tutup aurat. Boleh. Sebab suami dengar. Kena tak sujud menghadap kiblat? Tak disyaratkan. Tak disyaratkan. Tinggal lagi para ulama sebut atau kalau dah sujud kepada Allah, maka afdalnya menghadap kiblat lah. Dan tak ada khilaf lah di kalangan ulama. Yang afdalnya berwudu. Yang afdalnya tutup aurat. Yang afdalnya menghadap kiblat. Tapi dia bukan solat. Berikutnya. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد فيها رواه البخاري. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد maksudnya surah Sad, ليست من عزائم السجود. Surah Sad ni ليست من عزائم السجود أي التي أكد على فعلها. فسجدة الصاد ليست مما ورد في السجود فيها أمر موجب. Maka dalam surah Sad ini tak ada dalil ataupun tak ada suruhan untuk sujud padanya. Tak ada suruhan untuk sujud padanya. Itu maksud laysat min azaimis sujud. Sad laysat min azaimis sujud. Sad itu bukan tempat yang disuruh untuk sujud. Wa qad ra'aitu, tapi aku nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Aku nampak Nabi sujud ketika mana membaca surah As-Sad. Maka hadis menunjukkan surah Sajdah Sad. Pertama, laisa min azaimi sujud, bukan suatu surah yang lazim padanya sujud. Ai laisat mimma warada amrun, tak ada perintah padanya sujud padanya, au hasu alaiha, ataupun gesaan untuk kita sujud sebagaimana tempat sujud yang lainnya. Wa innama waradat bi sifatil ikhbar, tapi kisah ini diceritakan dalam bentuk perkhabaran. Iaitu apa perkhabaran? Kan dia kata tadi, tapi aku nampak Nabi sujud. Dia cerita. Dia nampak Nabi sujud ketika mana membaca surah As-Sad An-Nasa'i. Bi'annahu alaihi salatu wassalam sajadaha syukran lillah. Maka Nabi sujud surah Sad ni syukrun atau syukran lillah, sebagai tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Wa sajadaha nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan adalah Nabi kita sujud iqtidaan bihi. Wa inda Abi Dawud, dalam Abu Dawud, sajadaha Dawud taubatan, adalah Nabi Dawud sujud taubat kepada Allah. Wa nasjuduha syukran, adapun kita sujud padanya syukur. Ulama khilaf tentang surah Sad macam kita sebut tadi. So sebahagian kata surah Sad tak termasuk dalam ayat sajdah, sebahagian kata surah Sad masuk dalam ayat sajdah. Tapi kalau orang tu sujud pada surah Sad ini, adakah tak boleh? Boleh, kerana Nabi sujud. Siapa kata tak boleh atau ghalat, silap, maka dia pun silap lah. Sebab Nabi sujud pada surah As-Sad. Dan sebahagian menyatakan masyhur dalam mazhab Imam Ahmad, sujud
kerana nak sujud dalam surah Sad membatalkan solat. Tapi ulama lain tak setujulah. Pandangan itu tak betul, dia kata. Pandangan Ahmad tadi adalah tidak benar. Kerana Nabi SAW sujud. Tak kira syukur ke apa, la syak syukur. Tapi untuk menyatakan salah, tak lah. Dan kesimpulannya dalam surah Sad khilaf di kalangan ulama. Qala Mujahid, sa'altu Ibn Abbas. Mujahid kata, aku tanya kepada Ibn Abbas tentang sajdah Sad. Faqal umira nabiyukum an yaqtadi bil anbiya. Kata Ibn Abbas, Nabi memerintahkan untuk mengikuti para anbiya, para nabi. Fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala surah Al-An'am, ulaika alladhina hadallah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah bagi hidayah kepada mereka. Fabihudahu muqtadih. Maka dengan hidayah yang diberikan Allah kepada mereka itu, kita sepatutnya tiru para nabi. Qala Ar-Razi awjaba an tajtami'a bihi jami'i khasa'is al-anbiya wa akhlaqihim al-mutafarriqah. Maka kalau dia sujud surah As-Sad kerana mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang disebut ayat tadi, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد بالنجم. Surah rawahul Bukhari. Dalam hadis ini Ibn Abbas kata Nabi sujud pada surah An-Najm. Berikutnya, وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم. قرأت, kata Zaid bin Sabit, aku membaca kepada Nabi SAW surah An-Najm. Falam yasjud fiha. Falam yasjud fiha. Dan dia tidak sujud padanya. Ini dalil menunjukkan bahawasanya sujud tilawah sunat. Sujud tilawah sunat. Kerana Zaid bin Sabit kata, aku membaca surah An-Najm kepada Nabi, Nabi tak sujud. Maka begitulah kalau ada kita dengar orang baca tasmi' Quran. So bila tasmi' Quran, anak murid ramai nak tasmi' seorang-seorang surah An-Najm. Jenuh lah kalau nak sujud. Kawan ni sujud pada saat lagi sujud lagi. Oh, tak betul pula bacaan, ulang balik sujud lagi. Jenuh lah. Jadi tidak wajib. So dalil dalam hadis ini, Bukhari Muslim ini menunjukkan sujud tilawah sunat. وعن خالد ابن معدان قال فضلت سورة الحج بسجدتين. Kata Khalid bin Ma'dan, fuddilat suratul Hajj ini diberikan kelebihan dua tempat sujud, bisajdatain. Rawahu Abu Dawud fil Marasil wa rawahu Ahmad wa Tirmizi mausulan. Abu Daud meriwayatkan dalam Marasil dan diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi secara mausulan, bersambung, min hadis Uqbah ibn Amir. Wazad, dan ada pertambahan, faman lam yasjuduhuma fala yaqra'ha. Kalau siapa yang tak nak sujud padanya, tak payahlah baca. Hadis dhaif wa sanaduhu dhaif. Maksudnya siapa tak nak baca surah tu, siapa tak nak sujud, tak payah baca. Tak betul lah kan. So hadis tu dhaif. Wa an Umar radhiyallahu anhu ya ayuhan nas inna namurru bis sujudi faman sajada faqad asab wa man lam yasjud fala ithma alayh. Sahih rawahul Bukhari. Ini dalil yang digunakan oleh jumhur bahwasanya sujud tilawah sunat. Dalil ini yang digunakan oleh jumhur nak bagi tahu sujud tilawah sunat. Berdasarkan juga hadis yang lepas, Zaid ibn Sabit baca surah An-Najm, Nabi tak sujud. Kata Umar, wahai manusia, inna namurru bis sujud, kita akan melalui ayat sujud. Faman sajada, siapa yang sujud faqad asab, maka dia betul dapat pahala. Wa man lam yasjud fala ithma alaih, siapa yang tidak sujud, tidaklah ada dosa padanya.
Rawahul Bukhari. Wa fihi inna Allah Ta'ala lam yafridis sujuda illa an nasha'. Dan dalam Rawahul Bukhari wa fihi, dan padanya ada menyebutkan inna Allah Ta'ala lam yafridis sujuda, tidak memfardukan sujud illa an nasha'. Wa huwa fil Muwatta', itu dalam Al-Muwatta'. Berikutnya wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bis-sajdati kabbara wa sajada wa sajadna ma'ah. Adalah Nabi membaca kepada kami Al-Quran. Fa idza marra bis-sajdati, apabila melalui ayat-ayat sujud, kabbara, dia takbir, wa sajada, dan sujud. Wasajadna ma'ahu. Rawahu Abu Dawud bisanadin fihi lin. Hadis ini dhaif, dan ada sanadnya fihi al-lin, tapi asluhu fi sahihain. Asal hadisnya dalam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Habis. So itu semua tentang hadis-hadis tentang sujudut tilawah. Bacaan dia, sajada wajhiya lilladhi apa? Khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu, apa tu? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tu ada. Kalau dia baca subhana rabbil a'la pun boleh tak? Boleh saja. Berikutnya, wa an Abi Bakrah sujud syukur. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله. رواه الخمسة إلا النسائي. Daripada Nabi SAW, kana iza ja'ahu amrun yasurruh, apabila datang kepada Nabi benda yang menggembirakan Nabi, kharra sajidan lillah, maka Nabi akan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan oleh Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Ibnu Majah wal Baihaqi. Qala Tirmizi hasanun gharib. Hadis ini hadis hasan. Wa an Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu qala sajada an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa atala sujuda thumma rafa'a ra'sahu وقال إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. رواه أحمد وصححه الحاكم. Abdurrahman bin Auf kata, sajada an-nabiyyu, Nabi sujud, wa atala sujud, dan Nabi panjangkan sujud baginda. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian bangkit daripada sujud. Wa qal, Nabi kata, sesungguhnya Jibril telah mendatangi kepadaku dan telah memberikan kepadaku khabar gembira. Fasajadtu lillahi syukran, maka aku pun sujud kepada Allah sebagai tanda syukur. Wa anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'atha Aliyan ila al-Yamani fadhakara al-hadith qala fakataba Aliyun bi islamihim. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك. رواه البيهقي وأصله في البخاري. Daripada Al-Bara ibn Azib, Nabi SAW ba'atha Aliyan ila al-Yaman, Nabi mengutuskan Ali ke Yaman untuk dakwah. Fadhakara al-hadith, maka disebutkan hadis tersebut. Qala fakataba Aliyun bi islamihim, Ali pun bagi surat kepada Nabi, utuskan surat kepada Nabi bagi tahu mereka masuk Islam. Falamma qara'a Rasulullah SAW al-kitabah, bila Nabi membaca surat tersebut, kharra sajidan lillah syukran lillahi ta'ala ala zalika, Nabi sujud kerana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah sebut tentang masalah sujud syukur ni, sunat lah, dan dia sunnah. Dan berdasarkan apa yang dinyatakan dalam 3 hadis yang kita bacakan ini, sujud syukur ini yang difahami adalah inda yatajaddadun ni'mah,
apabila nikmat baru dapat, ataupun nikmat yang baru, ataupun nikmat yang kita kata yang selalu itulah. Sebahagian orang mungkin yang macam kita sebutkan tentang dia sujud setiap kali lepas solat, yang dia kata dia nak sujud syukur. Alasan dia bahawasanya hai, nikmat Allah Ta'ala ni banyak. Had mata yang kita ni 24 jam tak pernah putus bernapas. Maka itu adalah nikmat Allah. Sebab itulah dia sujud lepas setiap kali solat. Maka itu adalah salah. Itu adalah pemahaman yang salah. Bahkan kalau disebut dalam, saya bacakan apa yang disebut oleh Syekh Masyhur dalam Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, as-sujudu lid-du'a ba'da al-faragh min as-salah. Sujud lid-du'a'i ba'da al-faragh min as-salah. Sujud lid-du'a, dia kata untuk doa setelah daripada solat. Maksudnya lepas bagi salam kemudian dia sujud. Telah berlaku adat sebahagian manusia bisujudi, untuk sujud ni selepas daripada ba'dal faraghi minas salah, lepas habis salat. Yad'u fihi, berdoa padanya. Wa tilka sajdah la yu'rafu laha asal, dan sujud tersebut tidak pernah diketahui asalnya. Wala naqalat an Rasulillah, dan tak ada dinakalkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak daripada para sahabat. Wal aula an yad'u fi salah, sedangkan yang utamanya dia kena solat di dalam solatnya. Lil akhbari sabitah fi zalika, kerana dalil-dalil yang sabit tentang masalah itu. Qalahu sahibu at-tatimmah wa 'allaqa alayhi Abu Syamah faqal wala yalzam min kauni sujudi qurbatan fi salati an takuna qurbatan kharij as-salah kar-ruku'. Dan dikata wala yalzam min kauni sujud qurbatan fi salah, tidaklah semestinya perbuatan sujud itu mendekatkan diri kepada Allah di dalam solat, kita pergi melakukannya di luar solat. Di luar solat seperti rukuk. Maksudnya amalan sujud ini adalah suatu amalan yang dilakukan dalam solat. Tak sepatutnya benda yang dilakukan dalam solat pergi ambil, bawa keluar dan dibuat di luar solat sebagai taqarruban ilallah, sebagai cara nak mendekatkan diri kepada Allah. Tak boleh. Seperti rukuk. Maka kita pun, oleh kerana rukuk itu salah satu ibadat kepada Allah, kita pun turun kereta kita rukuk. Setiap kali turun kereta rukuk. Dia ni dah kenapa setiap kali rukuk? Setiap kali turun kereta dia rukuk. Ha? Atau dia sujud. Yelah, mungkin lepas masak ke, dia pun sujud. Atau dia keluar bilik air, dia sujud. Tak boleh lah. Sebab amalan sujud rukuk ini amalan yang khas. Hanya dilakukan di dalam solat saja. Sebagaimana kita tidak boleh sa'i, melainkan di Safa dan Marwah saja. Tiba-tiba dia pun rasa nak ibadat lebih, maka dia pun pergi sa'i antara IJN dengan HKL. 7 pusingan. Sebagai taqarruban ilallah, sebab nak dekatkan diri kepada Allah. Haramlah hukumnya. Atau tawaf. Tawaf ni suatu ibadat yang hanya dekat Kaabah saja. Tak boleh tawaf dekat selain daripada kat Kaabah aja. Dia pun pergi tawaf kubur. Tawaf kubur. So bila dia tawaf kubur, buat pula 7 pusingan. Apa salahnya? Kita kiaslah kepada tawaf di Baitullah. Sebagaimana solat yang lain kita boleh solat dan sebagainya, dia pun begitulah. Suka dia ni nak kias. Mana boleh nak dikias begitu? Jadi tak boleh. Ada tak orang pergi wukuf dekat Arafah selain waktu haji? Gila lah namanya. Bid'ah. Dia pergi Arafah Jabal Rahmah sebab travel agent bawa. Itu lain lah, dia makan es krim.
Tapi dia pergi kat situ untuk tujuan wukuf. Dah ni COVID ni, kita pun tak pastilah tahun depan dapat buat haji lah. Kita wukuf siap-siap. Tengah-tengah boleh dah kita buat umrah ni. Kan dah kena tak boleh pergi umrah dah. Dia pun sementara sebelum kita tak boleh nak pergi haji ni, kita wukuf siap-siap. Paling kurang dapat pahala. Banyak cantik ah. Dia pun bermalam dekat Mina. Sebab tu tempat tu selain daripada musim haji, tempat tu terbiar je. Tak ada siapa meh datang gagah pergi semayang kat situ, tak ada kerja. Tempat baling jamrah hanya dilakukan pada waktu musim haji saja. Dia pun kita dah alang-alang dah kita buat umrah ni. Marilah kita lontar jamrah. Tak berebut. So ini semua bid'ah. So samalah dengan perbuatan yang kita nyatakan tadi. Kata Al-Izzi Ibn Abdussalam, tidak warid dalam syariat mendekatkan diri kepada Allah dengan hanya semata-mata sujud. Tak ada. Wala sababalaha, dan tak ada sebab. Tak ada sebab. Fa innal qurba laha asbab. Kerana perbuatan mendekatkan diri kepada Allah, dia ada sebabnya. Dan dia ada syaratnya. Dan dia ada waktu. Dan dia ada rukun. La tasihu biduniha, tak sahih ataupun tak sah tanpa kepada syarat, rukun, waktu dan sebagainya. Fakama la yataqarrabu ila Allah bil wuquf bi Arafah, sebagaimana tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan wukuf dekat Arafah, dekat Muzdalifah, melontar jimar dan juga sa'i Safa wal Marwah min ghairi nusukin, tanpa nusuk pada waktunya dan sebabnya dan syarat-syaratnya. Fakadzalika la yataqarrabu ila Allah bis sajdatin munfaridah, maka dengan sebab itu tidak boleh mendekatkan diri kepada Allah dengan sujud semata-mata sujud. Wa in kanat qurbah, walau mendekatkan diri kepada Allah, idza kana laha sababun sahih, wa kadzalika la yataqarrabu ila Allah bis salati was siyam fi kulli waqtin wa awan. Begitu juga kita tak salat setiap masa tak? Dan kita tidak puasa setiap masa. Wa rubbama taqarraba al-jahilun ila Allah Ta'ala bima huwa mub'adu anhu min haitsu la yash'urun. Maka semua perbuatan itu adalah bid'ah. Jadi sujud tak pasal-pasal. Setiap kali lepas sembahyang dia sujud, setiap kali lepas sembahyang dia sujud, itu bid'ah. Walaupun mendekatkan diri kepada Allah, walau mendekatkan diri kepada Allah, hatta dalam sujud tilawah sekalipun telah berlaku gap yang jauh. Tadi dia baca surah Sajdah tadi, tapi dia tak ada nak sujud. Tapi lepas dah makan mi goreng, kemudian dah pergi minum teh tarik, kemudian dah berlalu 2 jam, 3 jam, sujud tilawah. Dia tiba. Itu bodoh namanya. Macam kita sebut tadi lah. Habis kan siapa nak tawaf bahala boleh? Aku rasa ni aku nak tawaf Baitul Salam 7 kali. Apa masalahnya? Bukan dalam semayang, bukan dekat Kaabah. Sama macam sampah-sampah lah. Aku nak tawaf kat kubur, apa masalah? Orang kuno macam pandai. Tapi bodoh. Itu ibadat khas. So ngaji tak mau. So tak usah dengar cakap dia. Mari kita dengar cakap Al-Izzi Ibn Abdussalam.
Jadi tak ada ulama yang membenarkan. Ulama mana benar? Tak ada ulama yang membenarkan buat demikian. Isunya bukan masalah kau suka-suka nak qiyas dengan luar semayang. Suka dia je qiyas. Kalau qiyas dalam masalah ibadat ada, macam kita sebut tadi lah. So apa masalahnya kalau kita nak lontar jamrah? Apa masalahnya kalau kita nak tawaf? Apa masalahnya kalau kita nak sa'i? Tapi tak payah tahu Safa dan Marwah lah, kita sa'i empat lain. Apa masalah? Boleh. Itu beza agama Islam dengan agama selain Islam. Tu dewa dekat tu Batu Kif tu apa panggil? Ya ke? Ke Morgan? Aku pun tak tahu. Morgan lah. Kan ada cerita tu anak dia tawaf dia. Tanya orang lain dia tawaf bapak dia. Dia ada 2 anak kan. Seorang anak tu dia kata siapa yang boleh tawaf mengelilingi dunia, siapa boleh mengelilingi dunia dia dapat apa tak? Tak ingat lah aku benda. Dapat ji Tuhan ke apa benda tu. Seorang pergilah tawaf mengelilingi dunia, seorang lagi tawaf bapak dia. Dan yang dapat tawaf bapak dia, bagus kau ni. Sebab engkau lah duniaku. Agama Islam bukan pakai otak. Lau kana ad-dinu bil-ra'yi lakana asfal al-khuffi awla bil-masi min a'lah. Kalaulah agama digunakan kepala otak semata-mata, nescaya sapu bawah khuf itu lagi utama daripada sapu atas. So kenapa nak sapu atas? Sapu bawah. Patutnya sebab yang kotor tu bawah. Isunya bukan masalah kotor tak kotor, isunya masalahnya ibadat. Kenapa disapu khuf belah atas? Sebab dah Nabi sapu begitu. Dah disuruh kita sapu belah atas, bawah tak payah sapu. Kalau lah guna kepala otak, jadi macam tu lah otak tak betul tu. Ada ke nak dikias sujud dengan sapu sampah? Sujud ni khas. Sujud khas. Kalaulah apa tu yang Nabi kata, kalaulah boleh apa nama makhluk ni sujud apa nama kepada makhluk sebagainya, saya aku dah suruh sujud kepada apa nama bini, isteri, kepada lelaki, semua tu tak boleh sebab dia ibadat. Sehingga para ulama membincangkan boleh tak tunduk depan mak bapak kerana dibimbangi menyerupai rukuk. Kerana dibimbangi menyerupai rukuk. So bila nak salam dengan mak bapak, jangan mak duduk, bapak duduk, kita tunduk macam rukuk untuk cium tangan dia. Sepatutnya kita duduk sebelah dia. Duduk bagi sama level. So bila duduk sama level, kita angkat tangan dia dan cium. Sehingga ke tahap tu nak dibincangkan supaya jangan ada unsur sujud dengan ada unsur rukuk. Walau bukan semayang. Bukan semayang, kita nak cium mak bapak kita. Kalaulah tak kerana hadis Nabi, kan Nabi kata apabila ditanya boleh tak buat sembelihan dekat dulu tempat ni pernah dibuat sembelihan untuk berhala. Nabi tanya pernah tak boleh tak buat sembelihan dekat situ. Nabi tanya kan, adakah pernah dibuat padanya sembelihan untuk berhala? Tak. Boleh, silakan. Maksudnya kalau tempat itu pernah dijadikan tempat sembahan ataupun disembelih untuk berhala, Nabi tak bagi. Takkan sahabat tak faham. So semua ni apa orang kata, nak menjaga akidah dan sebagainya. Maka begitulah dalam masalah ibadat. Maka ibadat tak boleh nak dikias-kias, dan ibadat tak boleh nak diikut kepala otak suka dia je. So, apabila kita sebut bab sujud, sujud ni dia suatu ibadat yang khas. Dan tak ada sujud melainkan hanya di dalam solat aja. Dan, ni yang kita baca ni, iaitu sujud tilawah. Dan sujud syukur. Lillah, syukran lillah. Dan bila ada sebab. Kenapa sujud tilawah? Ada sebab. Sebab kita membaca surah ayat tilawah sujud. Kenapa kita sujud syukur? Kerana inda yatajaddadun ni'mah. Maka bila dapat nikmat yang terkini, yang terbaru, ataupun nikmat yang besar yang kita dapat, maka pada ketika itu sujudlah kepada Allah.
Dan bukan sujud setiap masa. Kalau nak dikiaskan pula, oh nikmat Allah tak terhingga banyaknya, napas kita tak pernah berhenti 24 jam 7 kan kata orang untuk kita bernapas. So kita kata kat dia, hang sujud tak payah bangkit-bangkit dah lah. Udah, tak payah buat kerja lain. Sujud je lah. Tapi Allah Ta'ala tak jadikan demikian. Maka Allah turunkan Nabi. Inilah cara praktik yang betulnya. Bukan setiap kali semayang sujud, sekali semayang sujud. Bukan dia nak zikir kepada Allah Ta'ala. Beda. Wallah, ada apa nak tanya? Sujud syukur. Macam mana? Sebab lain-lain. Tapi ayat sebab lain-lain. Sujud tilawah disebabkan ayat tilawah. Ayat sujud. Sujud syukur disebabkan nikmat baru. Cara sama. Sujud sama. Wallahu a'lamu bis-shawab. Akan datang babu salati tatawwu', bab salat tatawwu', salat sunat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.